Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Okey geng, apa khabar semua? Korang dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera, dipermudahkan segala urusan dan diberikan rezeki yang terbaik geng. Okey geng, hari ni aku nak ceritakan nak kongsikan sebuah kisah lah. Kisah seram mengenai jenazah. Macam kalau kita pernah dengar lah geng, kita pernah dengar cerita-cerita daripada kawan-kawan ke sebelum-sebelum ni, adalah kisah-kisah jenazah pulang, arwah pulang ke rumah, arwah jenazah tak dapat diterima, jenazah pulang nampak berkeliaran. Kita selalu dengar geng kan. Cuma benda ni kita tak tahulah sama ada betul ataupun tidak, ataupun mainan jin, kita tak pasti. Dan kisahnya aku nak sampaikan ni pun dia lebih kurang macam tu lah. Wallahualam, kita sama-sama nilaikan lah. Okay geng, okay, cerita dia macam ni ada seorang pakcik ni kita bagi nama dia Pakcik Adi lah. Okay, Pakcik Adi ni tinggal di belah-belah Negeri Sembilan lah. Dan tugas dia adalah seorang penggali kubur di kawasan dia, di Kariah dia lah, di belah kampung dia tu. So pada satu hari tu geng, dia dapat berita kawan baik dia, sahabat baik dia meninggal dunia, disebabkan kemalangan jalan raya lah. Jadi benda ni agak terkesan lah dekat Pakcik Adi ni. Sebab benda ni berlaku perkara ni agak terkesan lah bagi Pakcik Adi ni. Sebab kata Pakcik Adi, sebelum meninggal tu, petang tu dia sempat berborak dengan sahabat ni. Dia borak lah macam biasa, borak. Cuma selepas 1 jam perjumpaan berborak tu, dia dapat berita yang sahabat dia ni terlibat dalam satu kemalangan jalan raya dan dibawa ke hospital dan meninggal pada subuhnya. Jadi benda ni membuatkan dia ni lah agak terkejut lah kan, terkejut. Dan ditambahkan pula, dia kata sahabat dia ni memang seorang sahabat yang sangat baik, yang sangat disenangi oleh kawan-kawan, oleh penduduk kat situ. Baik, peramah, tak menyombong, tak belagak, semualah. Jadi benda-benda ni lah yang membuatkan dia agak sangat-sangat terkesan lah, dia kata. So pada malam tu, tengah-tengah Pakcik Adi duk melayan perasaan sambil tengok TV kat orang tamu kan geng. Dia sambil tu fikiran dia tu melayang-layang lah geng, duk fikirkan sahabat dia tu, kebaikan-kebaikan dia, momen-momen dia sebelum-sebelum ni lah dia fikir. Jadi tiba-tiba isteri Pakcik Adi ni datang menyapa. Kita panggil dia Kak Milah lah. Kak Milah ni tegur suami dia, Pakcik Adi lah. Dia kata, "Bang," dia kata bau ni datang lagi lah. Jadi rupa-rupanya pada maghrib tadi geng, selepas maghrib tadi, Kak Milah ni dia dah terbau satu bau geng. Bau, dia kata bau tu adalah bau seperti bau kapur barus dan bau air mawar. Dia kata yang bau tu, dia kata sepintas lalu bau macam tu. Dan kali ni dia bau lagi. Bila dah dia bau lagi ni, dia teruslah cerita kat suami dia. Dia nak tanya suami dia, kot lah suami dia Pakcik Adi ni ada bau yang ada terbau juga benda yang sama macam dia bau. Jadi Pakcik Adi tak nak melayan sangat. Dia kata lah, bau apa? Dia kata tak ada apa dah tu, semua perasaan je. Dia kata tiba-tiba anak-anak dia semua keluar geng. Anak-anak dia termasuk menantu dia semua keluar, duduk kat ruang tamu. Dan dia orang kata betul lah, dia kata ada bau, dia kata. Jadi Pakcik Adi ni cubalah tanya kan, bau apa yang korang bau. Dia kata dia ada bau seperti bau ni dia macam lalu je geng. Lalu dia bau bau kapur barus dan air mawar yang selalu digunakan untuk menguruskan jenazah. Dan mereka memang dorang yang duduk memang seram sejuk, takut. Jadi Pakcik Adi ni dia tak naklah fikir terlalu jauh.
Dia just kata tak apalah, bacalah ayat-ayat suci. Dia kata jangan layan lah, dia kata jangan layan lah, mungkin ini semua mungkin perasaan lah, mainan perasaan, dia kata. Jadi dia tengah duduk tu, datanglah wife dia duduk sebelah kan, kata. Dan wife dia bisik lah dekat Pakcik Adi ni. Dia kata ke arwah balik, dia kata. Jadi Pakcik Adi ni pun tak naklah berfikir sampai ke situ. Jadi Pakcik kata dia kata tak payah fikirlah sampai macam tu, dia kata kan, tak payah fikir benda-benda macam tu. Apa yang sebelum kita sedekahkan Al-Fatihah ke apa yang betul, jangan kita fikir sampai ke tahap tu. Jadi diorang pun tak apalah, diorang pun teruskanlah tengok TV macam biasa sambil dalam keadaan ketakutan tu lah. Dan masa tu jam pun pukul 9 malam kan, macam tu lebih kurang lah, belum tengah malam lagi pun. Jadi diorang pun layan lah tengok TV, tengok TV macam biasa. Dan selang setengah jam lah lepas tu, macam tu Pakcik Adi ni tengah layan tengok TV. Pakcik Adi beritahu tengah-tengah dia tengok TV tu, dia kata tiba-tiba ada satu bau menerpa ke hidung dia kata. Kali ni jadi dekat diri dia pula. Dia ada bau berlalu. Dia bau dia sap. Dia lalu. Dan bau tu sama macam mana dia orang rasa, macam anak bini dia rasa bau macam tu, bau kapur barus dan bau minyak, bau air mawar. Jadi Pakcik Adi ni kata bau tu yang menerpa tu sepintah lalu tu, dia datang sekali dengan perasaan seram sejuk, rasa meremang sangat geng. Sebabnya yalah, bau ni bukannya bau yang kau biasa bau geng. Bukan kau biasa bau yang kau boleh sentiasa bau. Bau ni memang, kalau kau pernah bau kapur barus ni, memang menyeramkan. Nak pula kalau kau kat rumah kau sendiri tiba-tiba bau benda yang tu geng, yang tak ada kaitan dengan family kau, tiba-tiba ada bau, memang menyeramkan lah, dia kata. Jadi dia pun tegur lah Kak Milah. Dia kata ada bau lah, dia kata. Jadi mereka pun, dan diorang pun lagi takut lah. Dia takut lah sebab apa yang diorang dah bau, Pakcik Adi diorang dah bau juga. Jadi diorang memang duduk berimpit lah. Sama-sama, tak nak jauh, nak anak-anak dia yang kecil kan. Memang duduk berimpit lah. Dia ada pula anak dia yang kecil kata bau mayat. Dia kata lagi takut geng, dia kata kan. Lagi takut. Jadi sebagai ketua keluarga, dia tak nak lah nampakkan sangat yang dia ni takut. Tak adalah takut mana pun, cuma risau lah, takut benda-benda ni mana dah tahu jin ke apa boleh merasuk ke kan. Dia tak nak ada yang anak bini ke yang lemah semangat, yang boleh memudaratkan lah, dia kata. Jadi diorang pun duduk setempat, membaca ayat suci Quran semualah, macam tu lah. Dan apa kata Pakcik Adi ni, bau ni geng, dia timbal lah apa ni, tenggelam timbul. Timbul tenggelam taklah. Jadi lebih macam tu lah. Dia kejap ada, kejap tak ada. Dia macam mana dia kalau benda tu kita boleh nampak dia seolah macam dia bergerak sana, kejap kita datang sana, dia lalu. Lebih kurang macam tu lah. Dia tenggelam timbul. Jadi kadang-kadang ada bau. Ada pupu. Macam aku sendiri kat rumah mak ayah aku selalu dulu aku memang selalu tapi selalunya bau pandan lah. Dia bila kau lalu satu tempat ni kan, kat satu tempat tu dia akan ada satu bau benda ni. Dia macam terapung-rapung bau, dan benda tu akan jadi meremang kan. Macam tu lah keadaan Pakcik Adi dan family dia. Jadi nak tak nak dia kena layan lah benda ni. Dia kena terima je bau benda ni. Dia nak buat apa tak boleh buat apa. Jadi tengah-tengah dia tu, tak lama lepas tu dia hilang bau tu. Bila dah hilang, dia pun lega. Lepas tiba-tiba dia tak datang balik geng bau tu. Dia bau kapur barus, bau air mawar dan apa kayu garu. Lebih kurang macam tu lah dia kata, bau macam tu. Yang peralatan yang untuk menyempurnakan jenazah tu geng. Jadi tak lama lepas tu lah geng, dia kata tengah-tengah diorang duduk berborak-borak, bercerita-cerita pasal benda tu, diorang sekali lagi dikejutkan dengan satu bunyi pula geng. Dia kata kali ni bunyi tu datangnya daripada luar rumah.
bunyi seperti seseorang tengah berjalan. Dan bunyi ni sangat jelas dengar. Orang, okey, dia rumah kampung. Kalau kau tahu rumah kampung, bawah tu kan tanah merah semua kan. Jadi dia dengar seperti seseorang tengah berjalan menyeret kaki. Set gitu. Okey, bunyi tu mula-mula dah sayup, lepas tu makin lama makin kuat. Seolah-olah benda tu tengah berjalan datang ke pintu rumah dia. Dan lepas tu bunyi tu hilang. Tiba-tiba dia datang balik bunyi tu, geng. Sambil tu benda tu berjalan seolah-olah pergi ke sisi rumah. Lepas tu dia hilang. Pakcik dia kata. Tak lama lepas tu dia dengar lagi bunyi tu berjalan. Kali ni benda tu berjalan menuju ke arah dapur, geng. Dia mengarah ke dapur. Dan memang dia orang memang dengar benda ni sangat jelas, geng. Jadi sebabkan diorang dah tutup TV, diorang semua duduk diam-diam dan dengar pergerakan tu. Jadi Pakcik Adi semua tak nak berfikiran buruk. Dia cuma just beranggapan takut ada orang datang. Jadi diorang pun tunggulah, kot lah ada ketukan pintu ke, dan manalah tahu jiran-jiran datang ke, ataupun tak kisahlah siapa-siapa pun kan. Yang penting bukan orang jahat ke apalah, dia kata. Dan bunyi jalan ni, geng, bukan jalan binatang. Dia boleh beza kalau manusia dan pergerakan manusia dan binatang tu. Jadi kalau manusia ni kita boleh tahu sendirilah jalan macam mana. Kalau binatang dia bukan jalan pelan-pelan tu, dia macam itu selalunya binatang lah. Dia kalau manusia ni dia takkan berlari macam tu. Jadi dia pun duk tunggu. Jadi bak kata Pakcik Adi ni, bila kejadian bunyi orang berjalan ni, geng, dia diselang-seli dengan bau tadi tu. Jadi bila ada pergerakan tu, ada pula bau yang wangian jenazah tu, geng. Ya Allah, dia kata memang sangat-sangat tak tenteram lah diorang dalam tu kan. Bila dah dengar bunyi, lepas tu datang pula bau tu pula kan. Memang dia sangat takut dan merunsingkan orang lah kan. Merunsingkan lah, tak tahu dah apa benda kan. Nak buka pintu takut, dia kata. Jadi benda ni berlarutan, geng. Berlarutan sampailah pukul 1 pagi, dia katanya. Jadi bila sampai 1 pagi tu, keadaan dah reda lah, Pakcik Adi kata. Masing-masing tak masuk tidur ke, geng. Semua takut ni, semua duduk depan ni. Kalau nak tidur pun tidur kat ruang tamu lah, dia kata. Jadi dah sampai pukul 1 pagi tu, Pakcik Adi dan wife dia pun kata macam benda ni macam dah tak dengar, dia kata. Jadi Pakcik Adi ni memberanikan diri. Dia pergi dekat pintu, dia cuba buka lampu luar dan buka pintu. Dia tengok keadaan sekeliling semua tak ada apa-apa. Dan Pakcik Adi ni memberanikan diri untuk turun. Dia ada tangga sikit lah, turun ke tanah. Bila turun ke tanah tu, dia duduk intai-intai, suluh-suluh lah, tengok apa patut. Dia nak tengok lah kan, kot betul lah ada benda tu, ataupun kot lah ada orang jahat ke apa. Dia saja nak intai lah, nak tengok, nak kepastian, nak memuaskan hati. Jadi bila dia tengah duduk kat bawah tu, tengah suluh-suluh tu, tiba-tiba benda tu menerpa balik, geng, masuk ke hidung dia. Dan masuklah ke hidung wife dia. Wife dia pun apa lagi, geng, kan, terus cabut lah naik atas kan. Memang bau tu memang menyeramkan, geng, kan. Memang sangat-sangat menyeramkan. Jadi bila dah bau tu, bila dah meremak tu, Pakcik Adi pun terus naik atas balik rumah. Rumah tutup pintu semua, tutup lampu. Jadi diorang pun duduk balik dekat ruang tamu tu kan. So benda ni berlarutan malam. Bau-bauan tu adalah sikit-sikit bau lagi. Dan sampailah Pakcik Adi ni kata, sampai dia cakap lah, dia bercakap dalam rumah tu. Dia kata kawan arwah dia ni, kita bagi nama Hisham lah. Jadi dia beritahu Syam, dia kata kalau betul engkau lah ni, dia kata, kau pulanglah ke tempat asal kau, Syam, dia kata. Aku minta maaf lah sebab aku tak dapat nak sempurnakan jenazah kau. Semuanya sebab mengikut kehendak waris kau, dia kata. Jadi ini bukan tempat kau baliklah ke tempat asal kau, bak kata Pak Hadi lah. Jadi selang beberapa minit lah, geng, dia kata, bau tu semakin lama semakin hilang, semakin lama semakin nipis dan hilang. Dan dia orang pun rasa lega, tapi dia risau jugalah kot ada bau tu. Dan masing-masing malam tu memang berkumpul tidur kat ruang tamu untuk tidur. Jadi alhamdulillah, Pakcik Adi kata memang malam tu memang dah tak ada gangguan tu sampaikanlah ke besok paginya. Okay, geng, besok paginya pula, geng, aku bagi nama Pakcik Mat lah. Pakcik Mat ni
yang follow pergi menguruskan jenazah sahabat yang tadi ni di Pahang tu, datanglah singgah ke rumah ke rumah Pakcik Adi untuk saja borak lah. Memang style orang kampung, kalau kau tahu macam tu lagi kan, datang rumah borak. Jadi dia datang rumah tu, kebetulan tu Pakcik Adi pun tanyalah macam mana pengurusan jenazah sahabat semalam, macam mana berjalan lancar ke apa. Jadi Pakcik Mat ni pun cerita lah. Dia kata macam ni, dia kata, aku rasa kesian lah, dia kata, kesian sangat dengan arwah semalam, dia kata. Jadi Pakcik Adi pun tanya lah kenapa apa yang terjadi. So Pakcik Mat dia pun cerita. Dia kata semalam masa dia menguruskan jenazah, dia kata bila jenazah sahabat dia tu nak diturunkan ke liang lahat, tak muat geng, dia kata tak muat. Sebab lubang liang lahat tu kecil dan pendek. Dia kata mungkinlah salah ukur. Ini bukannya pasal air ke tak ada geng. Ini pasal sebab dia orang salah ukur. Di mana Pakcik Mat dan Pakcik Adi bagi tahulah, yelah sebab tubuh arwah dia agak berisi geng, dia agak berisi dan agak rendah orang dia. So tak muat dekat lubang yang dia orang gali tu. Jadi apa yang buatkan Pakcik Mat agak terkilan lah. Dia kata sebab orang-orang yang ke bumi kan tu, dia orang tak gali geng. Maksudnya dia tak gali balik, tak bagi besar ke, tak ada. Dia je letak je, cuba letakkan jenazah tu dan dia turunkan jenazah tu walaupun tak muat geng. Dia orang pijak guna kaki geng. Dia orang pijak kaki jenazah tu menggunakan kaki. Pijak jenazah menggunakan kaki untuk jenazah tu muat dalam liang tu. Sampai kan Pakcik Mat kata dia boleh dengar satu bunyi klok-klok geng, macam seolah-olah macam tulang patah geng. Allahuakbar. Wallahualam, aku pun tak tahu nak cakap. Kalau benarlah benda ni terjadi geng, memang benda ni tak sepatutnya jadi geng kan. Kau bayangkan jenazah ni betapa seksanya dia dipijak macam tu geng. Dia bukanlah dia pijak berdebuk, pijak kuat. Maksudnya bila jenazah tu tak muat, pekerja-pekerja tu dia menggunakan kaki untuk menekan jenazah tu untuk masuk ke dalam, sampailah bunyi kerak-kerak tu berlaku geng. Jadi kau bayangkanlah betapa seksanya mayat tu geng. Jadi Pakcik Adi memberitahu dia macam dia rasa galat lah kan, kenapa bukan dia yang menguruskan. Kalau dia sahabat tu dikebumikan di kawasan dia, memang insya-Allah benda tu tak jadi. Tapi nak buat macam mana, itu dah mungkin rezeki dia. So petang tu juga ada lagi kawan-kawan lain yang datang borak. Maksudnya cerita seram yang apa yang Pakcik Adi lalui tu bukan hanya kat situ saja. Jadi apa benda yang berlaku dekat semasa pengurusan jenazah tu, Pakcik Adi pun ceritalah dekat wife dia. Dia kata sekian lah macam mana Pakcik Mat tu cerita. Dan apa yang Kak Milah tu cakap, wife Pakcik Adi ni kata, kemungkinan dia kata itulah sebab arwah pulang datang, arwah yang tak tenteram datang ke rumah kita. Itu mungkin, wallahualam katanya. Jadi pada petang yang sama ni, datanglah lagi seorang dua kawan-kawan pada Pakcik Adi ni datang borak. Jadi borak. Dan apa yang diorang cerita pula geng, diorang kata dia ternampak, sahabat ni lah kata, ternampak arwah pulang ke rumah. Kan rumah dia dekat situ kan, rumah dia, rumah family dekat situ. Dia nampak arwah ni pulang ke rumah geng. Katanya pada satu hari tu, dia kata pada malam tu lah, dia kata rumah arwah tiba-tiba terang-menerang, lampu terpasang semualah macam ada orang. Dan dia nampak ada, kalau dapat cermin, dia boleh nampak ada orang berjalan dalam rumah tu. Sedangkan kalau kena fikir kan, dan family dia memang semua tak ada kat situ, family arwah semua di kampung. Sebab lepas pengurusan jenazah adalah tahlil semua geng kan, semua. Maksudnya rumah tu memang tak ada orang, tapi rumah tu terang seperti ada orang. Jadi dan orang-orang kampung kat situ
pernah menyatakan memang dia orang memang pernah dengar bila dia lalu kat rumah tu, walaupun rumah tu gelap, dalam 2-3 hari lepas, seminggu lepas macam tu lah dia kata, lalu dia kata dia terdengar suara orang batuk dalam rumah, suara seperti ada aktiviti di dalam rumah tu kan, macam ada orang tapi dalam keadaan gelap. Lepas tu dengar bunyi orang berdehem macam tu dalam rumah tu kan, dan suara tu memang sebiji suara mirip arwah. Dia kata jadi memang benda ni memang sangat-sangat menghantui penduduk kampung tu lah, termasuklah Pakcik Adi. Tapi dia orang yakin benda ni mungkin daripada jin lah, kepada jin yang menyerupai, ataupun mungkin juga betul daripada arwah yang berkeliaran ni. Wallahu alam, aku tak pasti. Dan apa kata Pakcik Adi beritahu, benda ni, yang gangguan-gangguan ni berlarutan sehingga 40 hari pemergian sahabat dia. Selepas pada 40 hari itu, alhamdulillah dia kata memang benda ni beransur-ansur hilang, dan sampailah hilang sepenuhnya dan tak ada langsung gangguan tu geng. So itu dah yang aku nak sampaikan, apa benda yang disampaikan oleh Pakcik Adi. Jadi benda ni memang aku dah banyak kali dengar, cuma kepastian tu memang aku tak pasti. Aku ni bukannya orang yang bukannya orang yang mahir dalam bidang-bidang macam ni, tapi memang benda ni wujud geng, sama ada benda ni dalam bentuk jin. Dan aku sendiri pun memang banyak kali dengar bab arwah berkeliaran ni, cuma tak pastilah benda ni benar-benar sahih ke ataupun hanya gangguan jin saja geng. Okay, itu sajalah yang aku nak sampaikan kepada korang, dan aku harap benda ni menjadi iktibar lah kepada kita, pengajaran lah bagi kita. Jadi mana yang baik tu kita jadikan teladan lah. So apa-apa pun, terima kasih banyak lah yang pada yang dah menonton, yang pada yang dah like, share semua ni. Terima kasih banyak-banyak. Kita tunggu next cerita yang selanjutnya. Dan apa-apa pun, yang buruk tu datangnya pada aku, yang baik tu datangnya pada Allah SWT. Aku sudahi dulu kisah aku kali ini dengan ucapan Assalamualaikum.